Selamat pagi murid-murid, apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan yang sihat walafiat. Hari ini sejarah tahun 5, kita akan belajar tajuk 7, Perjuangan Kemerdekaan, Unit 5, Bangkit Pejuang Penjajah Ditentang. 7.2, Perjuangan Menentang Campur Tangan dan Penjajahan. Standard pembelajaran kita hari ini 7.2.1 menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. K7.2.4 menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan tokoh terdahulu. Tokoh yang pertama iaitu berasal pada negeri Naning, Melaka, iaitu Dol Said. Peristiwa di mana Dol Said enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Dol Said berusaha mempertahankan kedaulatan Naning daripada dijajah oleh British. Akhirnya, Dol Said terpaksa menyerah diri dan beliau diberikan pencen serta sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Pahlawan tempatan yang kedua iaitu Rentap berasal dari Nangas Kerang, Sarawak. James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke pada tahun 1853 di Nangas Kerang. James Brooke menyerang balas dengan membakar 20 buah rumah panjang di kawasan Rentap. Kemudian, James Brooke telah menyerang Rentap di Sungai Lang pada tahun 1854. Selepas itu, Rentap telah berundur ke hutan dan membina sebuah kubu di Bukit Sadok. James Brooke telah menyerang kubu Rentap pada tahun 1861 dan menyebabkan Rentap berundur ke Sungai Entabai. Dan tokoh yang ketiga iaitu Sharif Masahor. Beliau berasal daripada Sarikai, Sarawak. Beliau menentang James Brooke kerana tindakan James Brooke menguasai Sarikai telah menyebabkan beliau kehilangan hak dan kuasa sebagai pembesar. Keluarga Brooke berjaya menggagalkan serangan Sharif Masahor dengan menggunakan senjata moden. Sharif Masahor dan Datuk Patinggi Abdul Gapur telah dibuang negeri. Tokoh kita yang keempat iaitu Datuk Maharaja Lela. Beliau berasal dari Perak. Residen British mengambil alih kuasa Sultan dan Pembesar. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati kepada Datuk Maharaja Lela. Residen British juga telah campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu serta memperkenalkan cukai yang baharu. Datuk Maharaja Lela telah bersetuju mengambil tanggungjawab dan mengarahkan sekutum iaitu anak buahnya untuk membunuh J.W.W. Birch di Sungai Perak, Pasir Salak. Akhirnya, Datuk Maharaja Lela dan sekutum telah ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Tokoh kita yang kelima iaitu Yam Tuan Antah dari Negeri Sembilan. Yam Tuan Antah menentang British kerana mencampuri pentadbiran di Sungai Ujong. Yam Tuan Antah telah menawan Paroi, namun British menyerang balas dan berjaya mengalahkannya. Akhirnya, Yam Tuan Antah telah berunding dengan British pada tahun 1876 untuk menamatkan persengketaan. Beliau telah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Pahlawan yang ke-6 iaitu Datuk Bahaman dari Pahang. Datuk Bahaman, orang kaya Seri Semantan, telah dilucutkan hak memungut cukai dan gelaran sebagai pembesar. Beliau juga menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Datuk Bahaman berjaya menawan semula Lubuk Terua, Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Pada tahun 1895, beliau terpaksa berundur ke Kelantan setelah British menawan semula Jeram Ampai. Tokoh yang ketujuh, Mat Saleh dari Tambunan, Sabah. Beliau menentang SBUB iaitu Syarikat Bersatu Utara Borneo kerana tidak mengiktiraf kedudukannya sebagai pemerintah di Tambunan. SBUB mengambil alih hak memungut cukai dan mengadakan peraturan baru yang membebankan rakyat tempatan. SUB
SBUB melancarkan serangan besar-besaran dan menyebabkan mak saleh terkorban. Tokoh kita yang ke-8 iaitu Antonom dari Pensiangan Sabah. Beliau ialah orang Murut. Beliau menentang SBUB kerana menjadikan kaum Murut sebagai buruh paksa serta tidak menghiraukan adat dan kepercayaan dengan menceroboh kawasan hutan, melarang penduduk membuka tanah untuk pertanian serta memperkenalkan cukai baharu yang membebankan penduduk tempatan. Antonom telah mengetuai serangan dan menyerang hendap SBUB di Pensiangan dan membina kubu di Sungai Selangit. Namun, akhirnya beliau menyerah diri kerana ingin menyelamatkan keluarganya daripada terkorban. Tokoh kita yang ke-9 iaitu Tok Janggut dari negeri Kelantan. Nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dilahirkan pada 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut menentang sistem penasihat British. Beliau menyerang British dan menguasai Pasir Putih. British menyerang balas di Kampung Dalam Pupuh sehingga menyebabkan Tok Janggut terkorban. Dan pahlawan kita yang ke-10 iaitu Abdul Rahman Limbong. Beliau berasal dari Terengganu. Beliau menentang British kerana memperkenalkan undang-undang dan peraturan tanah baharu. Beliau bertindak sebagai peguam dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan British. Beliau dan pengikutnya telah menawan balai polis. Beliau melancarkan serangan balas. British melancarkan serangan balas dan beliau telah ditangkap dan dibuang negeri ke Makkah. Walaupun pahlawan-pahlawan ini akhirnya berjaya dikalahkan oleh British, tetapi kita dapat belajar beberapa iktibar daripada perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Antaranya ialah semangat juang yang tinggi mampu mengalahkan musuh, semangat patriotisme harus ditanam dalam setiap murid, dan kita harus berani menegakkan kebenaran walau diri dihina. Sikap tidak mudah putus asa berjaya membangunkan negara, dan kita harus gigih berusaha kerana ia mampu buatkan kita mencapai cita-cita kita. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe.